bahawa hari ini anak Tun Dr. Mahathir sedang disiasat oleh pihak SPRM. Bahawa hari ini pemimpin-pemimpin yang terlibat menyakau duit negara, termasuklah bekas-bekas Perdana Menteri ni, kan? Dan juga mereka-mereka yang berlagak suci hari ini, keluar kejap, keluar lambat. Kita tahu mereka ni disiasat. Jangan ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini penting. Kena tegas daripada sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dua negara ini kecoh. Dan ada penganalisa politik mengatakan imej PMX sebagai pemimpin anti rasuah telah tercemar. Berikutan pengguguran kes Zahid Hamidi. Ya, siapa yang cakap tu? Penganalisa politik. Penganalisa apa? Dia mention Profesor Kangkung ke? Standard dia tu standard apa? Profesor. Saya nak beritahu tuan-tuan, dalam dunia ni ada banyak profesor, tetapi kebanyakan profesor-profesor ni Profesor Kangkung je, macam Dr. Wahid, Dr. apa? Muhammad apa tu yang siapa nama ni? Muhammad Khalid ke apa? Dulu penasihat ekonomi Tun Mahathir tu kan. Saya nak beritahu kepada kawan-kawan ni, kan, biarlah realistik, pakai otak berfikir, kan. Lebih-lebih lagi kamu dikurniakan otak, ada status profesor tau. Jadi jangan memberikan pandangan tu berdasarkan emosi, tak menggunakan otak yang waras. Saya nak beritahu keputusan ke atas Datuk Seri Zahid itu ialah keputusan yang dibuat oleh Peguam Negara. Peguam Negara pula bukan Peguam Negara yang baru dilantik. Peguam Negara yang baru dilantik, Datuk Terryudin tu baru hari ini memulakan kerja. Yang membuat keputusan ini ialah Peguam Negara yang dilantik oleh Muhyiddin Yassin, dan dikekalkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri dan juga Datuk Seri Anwar. Kalau nak ikutkan, kenapa benda ni setelah 4 tahun, dekat 5 tahun, barulah kes ini Peguam Negara mengambil keputusan untuk memberhentikan pendakwaan. Kena faham, kerana hanya baru sekarang berlakunya kebocoran dokumen, walaupun ada 11 sebab yang telah diperincikan oleh pihak Jabatan Peguam Negara, tetapi kemaluan yang paling besar, perkara yang amat mengaibkan Jabatan Peguam Negara ialah ketika pemerintahan Tommy Thomas sebagai Peguam Negara, walaupun DPP Ahmad Akram Garib, hari ini Datuk Ahmad Akram Garib, memaklumkan kepada Tommy Thomas bahawa 7 DPP dan 5 orang IO mendapati bahawa tidak ada asas, tidak ada bukti untuk mendakwa Datuk Seri Zahid. 2 hari selepas tu, maka berlakunya pendakwaan ke atas Datuk Seri Zahid. Kes yang sama juga berlaku kebocoran ke atas Datuk Seri Najib. Tetapi yang ini tak pula Peguam Negara Idrus Harun melakukan tarik balik pendakwaan ke atas Datuk Seri Najib dan juga Tan Sri Irwan. Sedangkan itulah sepatutnya dilakukan sebelum beliau pencen. Saya nak beritahu dengan Profesor Kangkung ni, sebelum cakap tu gunalah kebijaksanaan. Kenapa apa yang dilakukan oleh Peguam Negara diletakkan beban kesalahan ke atas Perdana Menteri? Ini kena logik lah. Sama juga hari ini kes yang melibatkan Datuk Seri Burung. Kenapa dia tak kata itu kesalahan PM pula? Sedangkan ianya adalah merupakan keputusan yang dibuat oleh hakim di Mahkamah Tinggi yang telah menyemak keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Session, melibatkan kes yang melibatkan Datuk Seri Bong Mokhtar dan juga Datin Seri Zizi Izzeti, kan? So kena fikir apa sebab mulut orang yang bijaksana ni boleh melontarkan kenyataan yang sedemikian rupa ke atas Perdana Menteri.
Adakah beliau hari ini menghentikan rasuah ataupun menghentikan kata orang tu, menghalalkan semula rasuah? Tak benar. Apa yang telah diperolehi oleh Datuk Zahid tunjukkan berlakunya pendakwaan terpilih. Dan ini bukan kali pertama berlakunya pembuktian. Ada berlakunya salah laku yang melibatkan pendakwaan terpilih, pendakwaan berniat jahat dan juga pendakwaan yang bermotifkan politik. Sebelum ini, nak beritahu dengan Profesor Kangkung ni, sebelum ini yang mendedahkan bahawa beliau menerima arahan pihak eksekutif ialah Tan Sri Tommy Thomas sendiri. Di mana profesor ni? Di mana profesor ni ketika Tommy Thomas dalam bukunya Justice in Wilderness menyatakan bahawa beliau melakukan pendakwaan terpilih bermotifkan politik. Dia nyatakan dalam buku, dia mengaku. Walaupun nak kata dia ni buat kesilapan ini secara tidak sengaja. Saya nak beritahu buku beliau itu, beliau telah minta peguam untuk menapisnya. Dan yang paling sedihnya, peguam yang menapis tu pun dikaburkan mata oleh Allah SWT. Peguam ni pun tak sedar bahawa apa yang ditulis oleh Tommy Thomas boleh menyebabkan beliau didakwa di bawah akta hasutan, boleh menyebabkan beliau didakwa kerana tidak mengamalkan profesionalisme, boleh menyebabkan beliau didakwa kerana melanggar akta Suruhanjaya pencegahan rasuah, berlakunya salah guna kuasa, boleh menyebabkan beliau diambil tindakan, macam-macam tindakan. Ada 17 kesalahan. Dan saya nak beritahu, profesor ini juga langsung tak bersuara bila mana pasukan petugas khas mengesahkan setelah mereka menyiasat, memanggil saksi-saksi, mendapati bahawa Tommy Thomas melanggar 17 kesalahan. Dan kenapa tidak ada sebarang suara daripada profesor ini tadi bila mana Tan Sri Tommy Thomas, Siti Zainab, bekas SG ataupun Solicitor General No. 2, tidak mahu memberikan kerjasama kepada pasukan petugas khas? Ada tak kita dengar sebarang kenyataan dikeluarkan oleh profesor ni ke, oleh Syed Saddiq Al-Sigaraga ke, oleh Ambega Srinivasan ke? Ada tak? Tak ada, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab ianya tak menguntungkan mereka. Yang hari ini mereka ni takut sangat sebab kalaulah setelah diwujudkan RCI nanti didapati bahawa dakwaan bahawa berlakunya pendakwaan terpilih berniat jahat bermotifkan politik, penganiayaan kepada pemimpin UMNO ini adalah benar, maka pihak-pihak yang terlibat ini boleh dihadapkan ke muka pengadilan, termasuklah orang tua yang bernama Mahathir Mohamad. Jadi ramai orang yang panas punggung hari ini, tuan-tuan. Itulah sebabnya mereka ni mengeluarkan kenyataan-kenyataan kononnya Datuk Seri Anwar dah meninggalkan reform dan sebagainya. Saya minta Datuk Seri Anwar jangan gundah gulana. Tolong pastikan bahawa pendirian Perdana Menteri ini kena teguh. Seperti mana yang beliau perkatakan dalam setiap ucapan dia, dalam setiap ceramah-ceramah, bahawa beliau tidak akan bagi muka. Biar orang anyaya dia, biar orang hina dia, keji dia. Tetapi bila mereka ni menyakau duit negara, jangan bagi muka. Hari ni kita minta, hari ni kita dapat maklumat yang cukup mendalam bahawa hari ni anak Tun Dr. Mahathir sedang disiasat oleh pihak SPRM. Bahawa hari ini pemimpin-pemimpin yang terlibat menyakau duit negara, termasuklah bekas-bekas Perdana Menteri ni, dan juga mereka-mereka yang
berlagak suci hari ini, keluar kejap, keluar lambat. Kita tahu mereka ni disiasat. Jangan ada satu orang pun yang diselamatkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini penting. Kena tegas daripada sekarang, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jangan bagi muka, tak kira lah KJ ke, QJ ke, DJ Dave, DJ Dave pula. DJ KJ ke, yang mana ada sakau duit negara, yang mana ada melibatkan duit rakyat, ambil tindakan. Jangan bagi muka. Tak kira lah, kita tahu hari ni Tun Mahathir bukan main lagi nak merayu dengan Perdana Menteri. Nak jumpa dengan Perdana Menteri. Kalau boleh jangan jumpalah si tua puaka ni. Minta tolonglah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jangan bagi muka. Minta tolong, jangan bagi muka. Ada pernah dia berhenti daripada mengkhianati kerajaan hari ni? Pernah? Tak pernah. Ada pernah dia ni sepanjang umur hidup dia dan nak mampus umur sampai dah 98 tahun ni, ada pernah dia fikir nak balik kepada tikar semayang? Ada pernah dia fikir nak hentikan kezaliman dia? Dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Anwar, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Najib, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Abdullah Badawi, dia dah lakukan kezaliman kepada Datuk Seri Zaid Hamidi, kepada Bong Mokhtar, kepada aku pun kena juga. Aku tak apalah, okey kan. Aku tak malu kan. Kalau katalah ditakdirkan masuk penjara, kenapa aku masuk penjara? Aku bangga aku masuk penjara kerana aku lapor Amhari terima duit daripada Jolo 3.7 juta di Swiss Bank di Switzerland. Kemudian dia terima $200,000 US dollar. Aku lapor, aku yang kena masuk penjara. Tak ada, no problem. If I need to serve the jail sentence, then I will serve. No problem. Tetapi aku bukan masuk penjara kerana aku sakau oleh orang. Betul. Jadi kita minta supaya Perdana Menteri pegang pada prinsip ni. Tolong pastikan jangan bagi peluang pada anak-anak Mahathir ni. Jangan bagi peluang kepada bekas-bekas Perdana Menteri yang menyakau duit kerajaan, bekas-bekas menteri yang mengakibatkan rakyat sengsara, dipaksa mengambil vaksin dan sebagainya. Jangan bagi peluang. Ada salah guna kuasa, ada salah laku. Tolonglah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tolong ambil tindakan. Jangan halang. Biar SPRM buat kerja dia, biar Jabatan Peguam Negara buat kerja dia. Janganlah bagi muka. Itu je. Itu yang mesej yang sebenarnya patut diberikan kepada Perdana Menteri. Supaya Perdana Menteri jangan campur tangan. Biarkan tindakan diambil kepada malaun-malaun ni. Setakat ni Alhamdulillah. Dia tak ganggu SPRM, dia tak ganggu Jabatan Peguam Negara. Dia tak ganggu.